Hai, thank you sebab dah klik link ni untuk kali yang kedua. Terima kasih sebab dah tengok dan akan tengok video ni sampai habis. Okay, next pula kita sambung balik untuk mungkin ada yang tak kenal lagi, saya Wan Harrison. Jangan lupa untuk like, comment dan subscribe. Okay, sekarang saya sambung lagi untuk second year. Second year, subjek apa yang kita akan belajar untuk second year? Second year ni dah tahun kedua lah. Best tau bila dah tahun kedua ni. Hubungan antarabangsa ni kita tiba-tiba nampak, wow, international sangat apa yang aku belajar ni. Okay, untuk tahun kedua, kiranya kita akan masuk semester 4, fourth semester. Okay, yang pertama sekali kita akan belajar hubungan etnik. Kadang-kadang boleh bertukar jugalah ni. Hubungan etnik ni kita belajar macam mana hubungan rakyat-rakyat Malaysia ni, Melayu, Cina, India. Saya ingat lagi saya belajar hubungan etnik ni dengan Prof Ridwanti. Lepas tu hubungan etnik ni kita belajar macam mana dasar-dasar pecah perintah masa zaman dulu yang menyebabkan rakyat-rakyat Malaysia ni, Cina, Melayu, India jadi macam berpecah-pecah sikit kan. Kita tengok juga isu-isu perkauman dan sebagainya, macam mana integrasi kaum, lebih kurang macam tu untuk hubungan etnik. Okay, next pula subjek yang kedua, semasa semester keempat kita akan belajar Malaysia's Foreign Policy. Saya ingat lagi kita belajar Malaysia's Foreign Policy, saya dan kawan-kawan belajar dengan arwah Sir Hafiz. Dia dah tak ada sekarang ni, dah tak ada lah. Tapi kita masih teruskan lah sebab kita dah ada lecturer baru dan sebagainya kan. Jadi Malaysia's Foreign Policy ni kita belajar dasar luar negara Malaysia. Macam mana dasar luar negara Malaysia? Contohnya Malaysia macam tahun-tahun dulu ataupun tahun-tahun sekarang, macam Tun Dr. Mahathir, dia pernah buat dasar Look East Policy. Look East Policy ni maksudnya pandang ke timur. Pandang ke timur ni maksudnya kita tengok contoh-contoh dari negara-negara seperti Jepun. Tu adalah dasar luar yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir untuk meningkatkan lagi kita punya ekonomi dengan cara melihat contoh daripada negara Jepun dan bekerjasama juga dengan negara Jepun untuk ekonomi dan juga untuk pelajar-pelajar, hantar pelajar dekat sana, diorang pun hantar pelajar diorang dekat sini. Tu adalah contoh dasar luar, foreign policy, Malaysia's foreign policy. Ada banyak lagi lah contoh-contoh lain foreign policy Malaysia, dan kalau korang akan tahu, korang akan belajar juga untuk second year nanti, okay? No worries. Okay, next pula subjek ketiga pada semester 4 ialah International Politics and the Muslim World. Ni IPMW, biasanya diajar oleh Dr. Abdullahi, tapi mungkin akan berubah juga. International Politics and the Muslim World ni biasanya kita akan belajar tentang macam mana negara-negara Islam, macam mana politik negara Islam lah. Lepas tu tengok juga macam mana campur tangan negara-negara lain. Yes, like that untuk IPMW. Next pula, subjek yang keempat, World Trade Law 2. Kan masa short STEM tadi, kalau korang tengok video sebelum ni, kalau korang belum tengok boleh tekan link dekat atas. Untuk World Trade Law 2 adalah sambungan kepada World Trade Law 1 yang kita belajar semasa short semester. Yang ni sama je lah, belajar tentang perdagangan antarabangsa. Okay, untuk subjek yang kelima pula, ASEAN Foreign Relations. Kan kita ada ASEAN. Korang tahu tak ASEAN ni apa? Association of Southeast Asian Nation. Jadi ni adalah untuk negara-negara ASEAN lah, macam Malaysia, Brunei, Singapura, Cambodia dan sebagainya tu. Tu adalah negara-negara ASEAN. Dan kita tengok juga macam mana diorang punya hubungan, apa prinsip-prinsip yang ada dalam ASEAN. Contohnya prinsip non-intervention policy, tak campur tangan dalam hal negara masing-masing. Hal tu maksudnya hal-hal internal matters lah. Selain daripada itu kita boleh campur tangan lagi. Okay, next pula subjek yang ke-6. Subjek yang ke-6 ni masa zaman saya tu tak ada lama sangat, 2 tahun yang lepas lah, setahun lepas. Kita boleh pilih antara kita nak belajar cyber law ataupun nak belajar teknologi entrepreneurship and innovation. Betul ke ni? Kita nak belajar cyber law ataupun something else. Tapi kita orang memang kena belajar cyber law. Kita orang semua belajar cyber law. Dan yang cyber law ni kita orang belajar dengan pensyarah undang-undang lah, bukan pensyarah hubungan antarabangsa. Yang cyber law ni kita belajar macam undang-undang cyber kan. Macam mana undang-undang tu bila kita kena fraud ke, macam kena tipu dalam internet, macam mana, apa yang akan terjadi kalau
dia lebih kepada kita nak belajar tentang undang-undang cyber ni macam undang-undang yang baru. Sebab cyber ni memanglah bagi kita dah lama benda tu, tapi tu sebenarnya benda baru dan undang-undang dia pun masih lagi diperbaiki, masih ditambah baik. Jadi kita belajar cyber law tu macam tu lah. Tu untuk 4th semester lah. 4th semester ada 6 subjek semuanya. So next pula, okay, next pula untuk semester yang ke-5, 5th semester. Jadi untuk 5th semester ni kita akan belajar nombor 1, ilmu wahyu dan kemasyarakatan. Yang ni lebih kurang macam pendidikan Islam tadi, tapi dia macam mana nak cakap, dia lain sikit. Lebih kurang lah. Okay, lepas tu next pula nombor 2 kita akan belajar asas pembudayaan keusahawanan. Yang ni macam yang saya ingat, yang ni masa semester ke-5 kita kena buat projek lah, di mana kita dan kawan-kawan kita kena buat perniagaan, kena jual something. Macam zaman saya kita orang jual spaghetti, lepas tu jual rumah ke rumah, best lah masa tu. Sebab masa tu belum online lagi. Lepas tu yang asas pembudayaan keusahawanan. Next pula, subjek yang ketiga untuk semester ke-5 ialah Law of the Sea. Yang ni undang-undang laut antarabangsa. Undang-undang laut ni dia banyak tau. Dia kebanyakannya kalau undang-undang laut ni melibatkan kapal-kapal lah. Macam bila kapal bertembung jadi macam mana, negara mana yang akan menghakimi benda ni, dan apa-apa yang jadi dekat laut tu semuanya ada dalam Law of the Sea. Yang ni best, yang ni memang saya suka. Tu subjek yang ketiga semester ke-5. Subjek yang keempat pula, aduh penat sebut semua subjek-subjek ni. Sebab subjek ni merangkumi subjek 3 tahun, penat sikit. Korang jangan lupa subscribe tau. Lepas tu subjek yang keempat pula diplomasi, theory and practice. Diplomasi ni kita belajar macam diplomasi, korang tahu tak diplomasi ni apa? Diplomasi ni kita nak tengok hubungan baik lah antara negara-negara. Macam contohlah, kita ada hubungan diplomatik antara Malaysia dengan negara China. Macam mana hubungan tu? Diplomasi tu macam mana hubungan antara negara. Macam mana nak menjaga hubungan tu dengan mannersnya macam mana, macam tu. Yang ke-5 pula, sorry tau kalau bunyi main game sebab adik saya main game. Lepas tu yang ke-5 pula International Human Rights Law. Asyik slow sikit. Yang ke-5 pula International Human Rights Law, IHRL. Yang ni kita belajar tentang hak-hak asasi manusia lah. International Human Rights Law ni kita belajar macam hak asasi manusia, apa yang manusia perlukan. Macam kalau dia duduk dekat negara tu perlu lengkapkan semua keperluan dia. Contohnya kalau kita sebagai warga negara Malaysia lah yang bertanggungjawab untuk memenuhi hak asasi kita sebagai warga negara dia. Macam dari segi basic needs, kesihatan kita dan lain-lain. Tu International Human Rights Law. Next pula kita pergi subjek ke-6 ialah US Foreign Policy. US Foreign Policy, United States Foreign Policy. Dasar luar negara Amerika Syarikat. Dasar luar tu macam saya terangkan tadi lah. Tadi macam awal-awal kita belajar dulu foreign policy, dasar luar secara umum. Lepas tu bila kita dah naik masuk second year, third year, kita akan masuk lebih spesifik lagi kepada negara tertentu. Jadi pada tahun yang kedua kita belajar US Foreign Policy, dasar-dasar luar negara, dasar-dasar luar negara Amerika Syarikat. Aduh, sorry. Lepas tu yang ketujuh pula International Private Law. International Private Law ni dia lebih kepada undang-undang peribadi antarabangsa. Dia lebih kepada marriage punya law lah. Dia macam tengok kalau perkahwinan tu berlaku dekat negara ni atau negara tu. Jadi kalau ada perceraian ke apa-apa yang melibatkan, dia lebih kepada marriage. Lepas tu ownership, macam harta benda, kewarganegaraan, perkahwinan. Okey, tu habis untuk yang semester ke-5.
Semester ke-6 pula, semester ke-6 ini adalah short semester. Jadi short semester, masa semester 6 kita akan buat latihan industri ataupun industrial attachment. Yang ni selama sebulan setengah. Sebulan setengah ataupun 6 minggu. Tu adalah untuk tahun yang kedua. Untuk tahun yang ketiga pula, korang boleh tengok untuk video selanjutnya pula, okey? Boleh tekan video dekat end screen ataupun boleh tekan je dekat sini, okey? Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe.